Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar berita terkini. Larry Sang kecewa tiada wakil PBM dalam Kabinet Anwar. Berita penuh. Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM Larry Sang kecewa selepas tiada seorang pun wakil parti itu dilantik ke dalam barisan Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kekecewaan saya, katanya, sambil menyatakan bahawa PBM adalah antara pihak terawal yang menunjukkan sokongan terhadap Anwar untuk jawatan Perdana Menteri. Namun dia menambah, PBM tetap akan memainkan peranannya dalam mengukuhkan kerajaan Anwar dengan mengatakan ini adalah demi kepentingan negara. Saya akan memanggil untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin kanan PBM dalam beberapa hari akan datang untuk menentukan hala tuju kita ke hadapan. PBM akan kekal sebagai parti nasional dan adalah penting untuk kita meluaskan pangkalan kita. Saya tidak menolak kemungkinan penggabungan dan pembinaan gabungan dengan parti politik lain sama seperti yang kita rancang sebelum PRU15. Tambahnya, dalam catatan Facebook malam tadi tidak lama selepas Anwar mengumumkan barisan timbalan menterinya. Anwar telah membuat janji pilihan raya untuk mengurangkan saiz kabinetnya separuh berbanding pentadbiran terdahulu dan juga mengurangkan separuh gaji mereka. Minggu lalu, Anwar mengumumkan 28 menteri termasuk dirinya untuk membentuk kabinetnya. Dia kemudian mengumumkan 27 timbalan menteri malam tadi. Sebagai perbandingan, pentadbiran Ismail Sabri Yaakob sebelum ini terdiri daripada 32 menteri, 38 timbalan menteri. Ini tidak termasuk pelantikan lain yang berpangkat menteri seperti Muhyiddin Yassin yang berkhidmat sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Anwar mendakwa mendapat sokongan Pakatan Harapan PH, BN, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah, Warisan, PBM dan Wakil Bebas. Majoritinya dijangka akan diuji dalam undi percaya di Parlimen pada 19 Disember. Daripada jumlah itu, PBM mempunyai seorang ahli Parlimen iaitu Sang yang merupakan ahli Parlimen Julau. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini. Anak minta semakan kehakiman Najib disiar secara langsung. Berita penuh. Anak Najib Razak, Noryana Najwa, meminta kerajaan membenarkan prosiding semakan kehakiman terhadap keputusan mahkamah membabitkan bapaknya pada 19 Januari depan disiarkan secara langsung. Noryana berkata bapaknya sejak dari awal meminta perkara itu agar orang ramai faham apa yang berlaku di dalam mahkamah. Semakan kehakiman kes SRC yang akan bermula pada 19 Januari 2023 adalah sangat penting bagi ayah saya dan dia bakal dibebaskan sekiranya menang. Saya berpendapat kerajaan Anwar Ibrahim patut lebih terbuka dan bertindak telus dengan memberi kebenaran bagi perbicaraan ini disiarkan secara langsung melalui online streaming, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Noryana turut bertanyakan pendapat orang ramai apakah setuju jika prosiding itu disiarkan secara langsung. Permintaan itu walaupun pihak mahkamah sebelum ini telah menjelaskan perbicaraan di mahkamah tidak boleh disiarkan secara langsung maupun direkam oleh mana-mana media. Astro Awani pada 1 April 2019 melaporkan kenyataan pejabat ketua pendaftar mahkamah persekutuan berhubung perkara itu susulan pelancaran petisyen dalam talian bagi meminta perbicaraan kes SRC Najib disiarkan secara langsung di televisyen. Najib kini menjalani hukuman di Kompleks Penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan ke atasnya berhubung penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat ketika membacakan keputusan 5 panel hakim itu berkata, Mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat hakim bicara ketika itu iaitu Muhammad Nazran Muhammad Ghazali. Semakan kehakiman kes SRC akan didengar pada 19, 20 dan 26 Januari depan. Selain itu, Najib juga masih berdepan 4 perbicaraan jenayah iaitu kes rasuah RM2.28 bilion 1MDB,
kes pecah amanah Jenayah International Petroleum Investment Company IPIC melibatkan RM6.6 bilion, kes pindah laporan audit 1MDB dan kes pengubahan wang haram berjumlah RM207 juta dari SRC.